Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama dalam majlis ilmu selepas kita menunaikan fardu maghrib berjamaah. Kita juga menunggu kedatangan waktu isya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi galakan yang besar bagi orang yang menunggu salat. Kita lepas salat yang pertama nak tunggu yang kedua, itu diberi kepada kita pahala intizarus salah, menunggu salat, dengan makna orang ni mendapat pahala seolah-olah kita duduk dalam salat. Kita duduk gini ni, dengar ceramah, dengar kuliah sambil duduk menyandar dinding ni, dikira orang ini duduk dalam salat. Pahala dia pahala orang salat, pahala orang semayang. Alhamdulillah, itu nikmat yang besar. Tambah pula dengan kita duduk pula dalam majlis ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi galakan yang besar kepada orang yang duduk majlis ilmu. Jadi perbincangan kita pada malam ini iaitulah tentang buku yang ana usahakan penerbitannya, namanya Keindahan Islam. Disebut dengan nama Mahasinul Islam. Mahasinul Islam, keindahan Islam. Apa makna keindahan Islam? Kita nak tunjuk kepada masyarakat kita, kepada umat kita, bahawa Islam itu indah. Islam itu indah. Sebab apa indahnya Islam? Jadi di sini kita kena tengok di dalam kitab kita, muka surat yang pertama. Muka surat yang pertama yang menyebut tentang ciri-ciri keistimewaan syariat Islam. Kalau hari ni orang duk main-main dengan syariat Islam ini, dia kata buat apalah manusia ni nak pada Islam. Tengok dalam kitab kita ni, muka surat yang pertama. Di muka surat 1, ciri-ciri keistimewaan syariat Islamiah. Kenapa dia istimewa? Yang pertama sekali kita tengok syariat itu makna apa. Syariat Islam adalah nama kepada ajaran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang terdiri daripada hukum hakam yang berkait dengan akidah, dengan pegangan dan amalan. Jadi amalan di sini termasuklah amalan hatinya, amalan zahirnya, amalan hubungan manusia dengan Allah, dan amalan hubungan manusia dengan manusia. Karena manusia bila hidup atas dunia tak boleh lari daripada hubungan-hubungan ini. Sama ada kita berhubung dengan Allah yang disebut dengan nama ibadah khususiah, atau disebut dengan nama hubungan manusia dengan manusia, itu dikira ibadat yang umum. Tak ada manusia ini buat kerja kecuali dia nak kepada rahmat Allah, kita nak kepada keredaan Allah, kita nak kepada pahala, nak jauhkan diri kita daripada dosa, daripada mungkar, daripada maksiat, dan daripada segala perkara yang ada ini. Hukum hakam ini dinamakan syariah. Kenapa? Kerana kebenarannya dan persamaannya dengan sebuah mata air yang jernih. Jadi diambil mata air yang jernih, sumber dia tak ada karat, sumber dia tak ada selut, sumber dia tak ada lumpur, maka dengan hukum hakam inilah jiwa manusia hidup dan menjadi lebih bernilai. Syariat juga berfungsi sebagai sumber kecerdasan dan keselamatan minda, sebagaimana air sebagai sumber kehidupan tubuh badan manusia. Tubuh manusia tak boleh hidup tanpa air. Agama manusia, jiwa manusia tak boleh hidup tanpa adanya syariat. Itu dia panggil keindahan. Itu kita panggil syariat, satu perundangan yang Allah Ta'ala turunkan. Kemudian kita nak tengok cara ringkas ataupun sepintas lalu, kenapa syariat Islam ini satu syariat perundangan yang istimewa. Disebut dalam bahasa Arab dipanggil khasais. Ciri-ciri keistimewaan syariat Islam ini, yang pertama, kerana dia bersifat rabbaniyah. Apa makna rabbaniyah? Rabbaniyah iaitulah
Dia bersifat Rabban, ia datang daripada Allah. Rabbaniyah di sini dengan makna dua perkara. Yang pertama, syariat minar Rabb. Syariat ini datang daripada Allah. Dia dua ya. Kerja kita ni, syariat ini mari daripada Allah, kita nak pergi kepada Allah. Kalau dua ni sudah ada, maka selesai banyak masalah. Apa benda yang kamu buat ni? Amalan yang kita buat, ambil daripada Allah. Kemudian, kenapa kamu buat? Kita buat untuk Allah. Itu dia panggil syariat ini, masdar dia, sumber dia Rabbaniyah, kerana kita ambil sumber dia daripada wahyu daripada Allah, dan kita buat juga untuk Allah. Kalau manusia ni bekerja bukan untuk Allah, dia bekerja untuk orang tu, untuk orang ni, bermakna banyak kepincangan yang berlaku. Kita selagi kalau orang tak tahu kita buat pincang, tak apa. Tapi kalau kita bekerja untuk Allah, dalam gelap dengan dalam cerah, sama. Waktu orang tengok dengan tak tengok, sama. Waktu ada pancekak, tak ada pancekak, sama. Sebab kita kerja kerana apa? Untuk Allah. Itu dia panggil satu ketenangan jiwa apabila manusia ni buat satu benda kerana Allah. Di mana yang pertama, kita ambil yang pertama, sifat Rabbaniyah ini duduk di mana? Sesungguhnya syariat ini daripada Ar-Rabb. Apa makna Rabb? Daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ia adalah wahyu daripada Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ia bukanlah ciptaan atau rekaan mana-mana makhluk. Kalaulah kita hari ni kita kata undang ni hebat, undang-undang LOKREK, undang-undang apa lok atas dunia ni hebat, itu pemikiran manusia. Kalau kebetulan nampak baik sungguh pun, dia panggil secara kebetulan. Tetapi syariat Islam itu mari daripada Allah yang memang baik kerana dia pencipta manusia. Kita nak beli kereta, tak boleh kita beli kereta Honda, pergi servis di tempat kedai Mazda pun sudah berlainan, kerana dua syarikat yang agak berbeza. Jadi kita tak yakin. Maka kalau manusia ni kata Allah yang mencipta manusia, tapi undang-undangnya orang putih lebih pandai, maka ini satu perkiraan yang tidak betul. Macam mana orang putih lebih tahu? Manusia ini dicipta oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Iaitulah Alif Lam Ra, inilah satu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci. Jadi kita tahu dah ayat Quran ini mari daripada Allah, disusun secara rapi, secara terperinci, yang jelas. Kalaulah manusia buat, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau kamu dapati Quran ini bukan daripada Allah, kamu akan dapati percanggahan pendapat yang begitu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa indahnya syariat Islam ini? Dia mari daripada Allah, dan kita juga matlamat tertinggi syariat, ataupun disebut dengan nama tujuan objektif syariat ini yang datang kerana apa? Iaitulah matlamat tertinggi syariat ini, dan tujuannya yang murni adalah kerana Allah. Jadi dia tak lari daripada dua saja, mari daripada Allah dan untuk Allah. Jadi kita nampaklah kehebatan gerak kerja yang kita buat hari ini kerana Allah, untuk mencapai keredaan Allah, maka dia adalah bersifat Rabbaniyah dalam tujuan dan matlamat. Allah SWT firman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Kita tahulah semua buat kerja kita, salat kita, zakat kita, puasa kita, semua benda lillahi rabbil alamin. Yang kedua, keindahan syariat Islam yang kedua, dia bersifat kesempurnaan dan universal. Maknanya sempurna syariat Islam adalah satu perundangan yang teguh dan sempurna. Prinsip perundangan yang didatangkan untuk mengangkat darjat manusia kepada darjat kesempurnaan yang tinggi serta kejayaan di akhirat. Itu dia panggil bersifat sempurna dan bersifat universal, bersifat al-alamiyah. Dia bukan bersifat tempatan. Karena itulah syariat ini boleh diguna oleh siapa saja. Orang putih boleh, orang hitam boleh, orang kelabu boleh pakai. Jadi berbezalah syariat Islam ini dengan syariat-syariat yang terdahulu. Kalau Nabi-Nabi dahulu
alaihimussalatu wassalam, syariat dia bersifat tempatan. Nabi Musa untuk Bani Israel, Nabi ni dia kaum Samud, kaum ada, tapi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tak, al-alamin, semua sekali. Ciri keistimewaan yang ketiga, penyaksiannya terhadap syariat yang terdahulu. Jadi syariat Islam ini datang menjadi saksi kepada syariat yang terdahulu. Jadi kerana itulah di antara keistimewaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, apabila sampai pada hari kiamat nanti, nabi-nabi yang lain didakwa oleh kaumnya sendiri, maka kitalah umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan umat Muhammad inilah yang menjadi saksi bahawa nabi-nabi alaihi wassalatu wasallam telah menjalankan tugas dengan sempurna. Jadi kalau kaum dia kata nabi aku ni tak jalan, kita saksi walaupun kita tidak hidup sama dengan mereka, tapi berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa nabi telah menjalankan tugas. Yang keempat, perkara yang keempat dia panggil al-wasatiyah. Apa makna wasatiyah? Kesederhanaan. Sifat wasatiyah ini satu sifat yang penting, yang perlu dihurai, diperjelaskan. Sebab apa? Hari ini orang bercakap tentang wasatiyah. Sebelum daripada ni, kita duk dengar istilah hadari. Betul tak? Hari ini ada lagi orang sebut hadari? Tak sebut dah. Kalau ada lagi orang sebut, dia panggil orang ni sudah dikira orangnya expired date dah. Orang tak guna lagi hadari. Kerana hari ini orang duk cakap tentang wasatiyah. Apa makna wasatiyah yang sebenar, yang dia kendaki dalam ilmu ciri-ciri keistimewaan Islam ini? Iaitulah syariat Islam yang diturunkan oleh Allah, tujuannya, kesempurnaannya, perundangannya yang lengkap dan menyeluruh sebagai saksi kepada syariat yang sebelumnya dan kekal hingga hari kiamat, maka ia pastilah menjadi perundangan yang adil dan seimbang dalam segenap segi. Ini makna wasatiyah. Wasatiyah yang dikehendaki dalam ini adil, seimbang. Jangan makna wasatiyah ni sederhana. Macam saudara, saya dah salat habis, kenapa tak tutup aurat? Tutup aurat tu hak peribadi, salat dengan Tuhan. Itu bukan sederhana, itu meruntuhkan syariah nama macam tu. Kita kena jelas di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Al-Baqarah ayat 143. Dan demikianlah pula kami menjadikan kamu umat Islam umat yang adil dan pilihan. Wasata di sini dengan makna adil dan pilihan. Umat yang sederhana di dalam pelaksanaannya, adil di dalam undang-undangnya, dan pilihan di kalangan umat yang lain apabila dia melaksanakan perundangan Islam yang besar ini. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyifatkan mereka sebagai umat pertengahan, yakni sederhana, kerana keadilan dan keseimbangan mereka dalam beragama. Apa makna keseimbangan? Kita ambil agama, kita tidak meninggalkan dunia. Kita buat yang di Tuhan suruh, dan kita juga meninggalkan larangan. Saya dah ikut semua dah arahan Tuhan. Baik, cantik. Larangan macam mana? Itu hak peribadi. Itu bukan wasatiyah. Kita buat yang baik, bina ini, buat bank Islam, tapi bank riba macam mana? Itu hak peribadi. Bank riba mesti dihapuskan. Kita buat universiti Islam, universiti yang tidak Islam macam mana? Mesti diislamkan. Baru dia panggil wasatiyah. Kita salat, betul. Kita juga kena lakukan benda-benda yang lain. Kita dah pergi haji, taib, tapi bagaimana dengan ibadat-ibadat kita yang lain? Jadi keseimbangan di sini yang perlu. Mereka bukanlah dari kalangan melampau atau cuai tentang agama, tetapi mereka mengambil jalan pertengahan yang adil dan seimbang. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyifatkan mereka sedemikian, sebaik-baik sifat yang disukai oleh Allah di dalam setiap perkara adalah kesederhanaan. Maksud sederhana, jangan tak buat. Contohnya kita hari ni, saya ni sikap sederhana. Baik. Apa maksud awak? Lepas sembahyang fardu, saya tak sembahyang sunat dah, sebab sederhana saya ni. Bukanlah gitu. Maksudnya sembahyang sunat,
tetapi mengambil pendekatan yang minima tapi berterusan. Contohnya saya ni mampu sembahyang sunat qabliyah ba'diyah 2 rakaat, habis yang lain tak mampu, cukup dah tu. Saya hanya mampu qiyamul lail setakat witir 3 rakaat je, alhamdulillah. Saya mampu solat duha setakat 2 rakaat, alhamdulillah. Saya mampu puasa 3 hari sebulan, orang lain mampu Isnin Khamis setiap minggu, saya hanya sebulan sekali, alhamdulillah. Itu menunjukkan bahawa kesederhanaan itu berjalan terus. Bukan kata buat setahun sekali, bila ada majlis qiyamul lail lepas tu tak ada qiyamul lail seumur hidup dah, ini sederhana lah. Itu bukan sederhana. Jadi kesederhanaan itu al-wasat, sederhana pertengahan menurut bahasa Arab dengan makna yang terpilih. Demikianlah kata bahasa Arab kata fulanun wasat, maknanya sederhana dan pertengahan. Pertengahan dalam kalangan umat, dalam kalangan kaumnya. Jadi kita kata orang ini golongan sederhana, maknanya orang yang pertengahan, orang yang baik dalam kaumnya. Apabila mereka ingin mengangkat darjat keturunannya, kerana itulah ditafsirkan al-wasat dengan makna adil, kerana manusia yang terpilih adalah orang yang adil di kalangan mereka. Mengekalkan keadilan dan keseimbangan dalam perundangan dan peraturan bukanlah suatu perkara yang mudah. Perundangan ciptaan manusia tidak mampu mewujudkan keadilan ini, kerana akan ada mereka yang terlalu cenderung ke kiri, manakala yang lain pula terlalu cenderung ke kanan. Jadi kalau kita tak berpaksi kepada syariat Islam, kita tak mungkin akan ada ini. Kita pergi pula kepada ciri-ciri keistimewaan syariat Islam lagi, iaitulah selain daripada wasat, al-wasatiyah yang dengan kepahaman yang sebenar, maknanya kita melakukan dengan cara adil, bukan makna buat setengah tak buat setengah. Itu bukan wasat, itu bukan wasatiyah yang dikehendaki oleh syarak. Yang kelima, syariat Islam dibina di atas asas untuk membawa kebaikan dan menolak keburukan. Itu di antara 5 ciri-ciri keistimewaan. Kemudian dari sudut muqaddimahnya baru kita nampak bahawa syariat ini sangat istimewa. Keistimewaan inilah yang mengatasi segala perkara yang lain, dan itu muqaddimah yang saya nak kita terus perbincangan kita kepada bab 5 di muka surat 215. Muka surat 215 bab 5 kita ambil, kita nak tengok keindahan Islam dari sudut perundangan. Setelah kita mengenali tadi bahawa Islam itu indah. Indahnya duduk di mana? Duduk di perundangan. Perundangan Islam ini cantik. Di mana cantik dianya? Cuba kita lihat apa yang cantiknya. Yang pertama, kita lihat perundangan Islam dalam sudut jenayah. Kita hari ini tak nak besarkan, walaupun hari ini bila sebut tentang jenayah, orang nampak hudud. Bila sebut hudud, duk nampak potong tangan, sehingga timbullah suara-suara yang tak comel. Siapa nak makan sup tangan, pergi ke Kelantan. Apa sebab timbulnya kata-kata sedemikian? Hasil daripada manusia tidak memahami perundangan Islam. Hasil daripada manusia tidak mengetahui keindahan syariat Islam. Kalau dia tahu, kita akan nak. Cuba kita lihat cara sepintas lalu, dan kita bacalah kitab ini. Di dalam bab perundangan ini saya nak baca satu persatu sampai habis kitab, insya-Allah. Tidak dapat dinafikan bahawa syariat Islam adalah menyeluruh. Dalam seluruh perintah dan larangannya mengandungi faedah-faedah. Ada faedah, hikmah-hikmah, maslahat-maslahat dan pelbagai manfaat pada manusia. Tidak kira sama ada perkara itu diketahui oleh setiap orang ataupun hanya diketahui oleh mereka yang mengkajinya. Memang kita akui, banyak syariat Islam ini kita tak tahu di mana cantiknya. Yang kita tahunya ikut orang kata. Bila orang kata syariat Islam ni molek, kita pun rasa nak juga. Mari pula orang lain kata, syariat Islam ni tak bagus, syariat Islam ni kasar, syariat Islam ni ganas, kita kata juga. Jadi hikmah di sebalik perundangan, satu persatu kita akan jelaskan di sini. Kenapa undang-undang murtad kena bunuh, kenapa orang yang berzina kena rejam ataupun kena sebat, ada dalam kitab ni. Kita jawab
secara ringkas. Tidak kira, jadi ada syariat kita tak tahu, ada yang kita tahu. Hak tahu ke tak tahu, ianya termasuk di dalam keindahan Islam. Tidak ada sesuatu pun yang diperintahkan oleh syariat Islam yang kita lihat natijah dan kesannya dengan akal yang waras melalui penglihatan seseorang yang memahami, melainkan kita akan dapati adanya hikmah, adanya maslahat dan faedah yang terang, nyata lagi jelas. Memang ada di situ di hadapan kita. Sebaliknya, tiada sesuatu pun yang ditegah oleh syariah melainkan kita dapati ada keburukan, ada kerosakan dan kemudaratan yang nyata dan pasti. Perkara ini disedari oleh akal yang waras, yang tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu dan taklid buta. Jadi orang yang ikut taklid buta, ikut orang putih kata. Orang kata nak laksana syariat Islam, ini teroris. Kita pun teroris juga. Apa benda yang kita kata, seolah-olah kita ni bercakap bagi pihak orang lain, ataupun kita bercakap dalam keadaan kita tak sedar. Orang kata kecek tak khabar. Apa kata lagu tu? Orang kata juga kita kaji ke tidak? Orang yang menentang pelaksanaan undang-undang syariat, sama ada hukum hudud ataupun lain-lain hukum dalam Islam ini, berapa buah dah kitab dia baca, ataupun sebuah kitab pun tak pernah baca lagi, tapi menentang juga. Ini jadi masalah kita. Antara perundangan Islam yang sangat berhikmah, iaitulah hudud dan qisas. Untuk menerangkan perkara ini, maka kami bentangkan yang pertama, definisi hudud serta jenayah-jenayah yang dikenakan hudud. Hudud makna apa? Kita belajar sikit malam ni undang-undang syariat Islam. Ada pun undang-undang sivil itu tuan-tuan ramai dah, lawyer-lawyer, engineer, apa ni, ahli-ahli perundangan tahu belaka. Jadi kita nak tahu yang kita punya ni setakat mana. Hudud iaitulah kata jamak plural daripada kalimah had. Had makna sempadan. Tilka hududullah fala taqrabuha. Ini sempadan yang Allah Ta'ala buat, kamu jangan hampir. Tilka hududullah fala ta'tadu. Ini sempadan Allah Ta'ala buat, kamu jangan melampau. Siapa dia beri sekat sempadan, boleh lagi. Tapi kalau melintasi hak ni, orang ni telah dikira berdosa, bersalah. Itu dia panggil hudud. Bukanlah makna hudud ni potong tangan saja. Hudud ni banyak lagi, halal, haram banyak. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi kata, syariat Allah Ta'ala ini Allah Ta'ala buat seperti hima. Hima ni padan ragut yang disediakan oleh kerajaan untuk hayawan-hayawan, unta-unta kerajaan, zakat yang pun disimpan situ. Jadi kata Nabi, man hama haulal hima. Siapa dia pergi pera, pergi bela kambing dia, unta dia dekat dengan padan ragut kerajaan, dibimbangi takut masuk dalam padang tu. Jadi tak ada jauh. Jadi demikian juga hudud Allah Ta'ala ni, halal, haram yang dia buat sekatan ini, jangan kita pergi dekat. Banyak sekali kita tengok dalam ayat-ayat Al-Quran, tilka hududullah, itu hudud sempadan Allah Ta'ala buat, fala taqrab, mu jangan hampir. Fala taqrabuz zina, jangan hampir dengan zina, apalagi nak buat. Itu dia, Allahu Akbar. Syariat Islam ini cukup indah. Larangan dia pun berbentuk pendidikan, bukan hanya keras. Orang kata keras syariat Islam ni, tak keras. Dia keras pun dengan siapa? Dengan penjenayah je. Yang kita rasa ajaib, kita rasa pelik, kita rasa hairan. Undang-undang ini yang kita nak buat ini untuk penjenayah. Tapi kenapa orang yang tak pernah buat jenayah pun sakit hati juga, nak buat juga, marah juga pada undang-undang ini? Pelik tak pelik? Pelik. Dari segi syarak, definisinya dari segi syarak, apa dia takrif hududnya? Iaitulah suatu hukuman yang telah ditentukan oleh nas syarak, tak boleh nak ubah-ubah lagi, yang diwajibkan dengan sebab melanggar satu hak daripada hak Allah Ta'ala. Tuan-tuan kena ingat apa makna hudud. Hudud iaitulah hukuman ke atas penjenayah yang telah ditetapkan oleh Allah, bukan ditetapkan oleh ahli fiqh, ahli perundangan, ahli tak. Allah Ta'ala sendiri yang telah menentukan hukum ini. Jadi kalau kita kata ini hukum zalim, hukum ini tak layak dibuat di zaman ini, bahaya. Bahaya tak bahaya? Bahaya. Dalam kitab Mustikah hadis jelas mengatakan, siapa dia kata hukum apa ini,
Bila orang bincang tentang hukum hudud, tiba-tiba dia ingkar. Hukum apa ini? Dia kata orang ini sudah dikira murtad. Wal-iyazubillah. Jadi muslimin dan muslimat boleh tengok rakaman kita dalam bab perkara-perkara yang membatalkan Islam. Ana dah baca secara detail penjelasan daripada kitab Mustikah Hadis dan juga kitab yang kita ambil daripada Dalilul Haji wal Mu'tamir. Sudah jelas menunjukkan kepada kita perbuatan yang mencanggah. Baiklah. Kita nak tahu apakah jenayah yang dikenakan hukum had, hukum hudud. Jenayah-jenayah yang dikenakan hukuman hudud hanya beberapa perkara sahaja. Di antaranya hukuman murtad. Orang yang tukar agama, murtad, hudud. Zina, hudud. Qazaf, tuduh orang berzina, hukum hudud. Hari ni kalau kita laksana hukum hudud, orang yang qazaf cukup ramai. Ramai tak ramai? Oi, dalam surat khabar, dalam internet, dalam mana-mana, dalam ceramah, masuk kampung-kampung, duk tuduh orang zina. Mana bukti? Tak ada bukti. Buktinya tunjuk orang tu, tunjuk orang ni. Mana boleh? Awak tuduh, awak yang buktikan. Ini dipanggil hukuman qazaf. Mencuri, minum arak, merompak, dipanggil hirabah. Dan seumpamanya, ini di antara hukum hudud yang telah sabit dalam Al-Quran tentang dia. Jadi kita akan hurai satu persatu dalam kitab kita ini apa hukumnya dalam di akhirnya. Cuma sebelum kita pergi kepada hukum ini, terlebih dahulu baiklah kita tengok apa hikmah. Kenapa ke Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syariatnya menetapkan hukum ini? Hak ni hukumnya mati mandatori. Kita guna istilah sibir sekali-sekala dah. Mati mandatori. Pancung. Hak ni boleh pilih. Nak bunuh ataupun nak bayar dia pampasan. Jadi apa sebabnya hukum-hukum ni potong tangan. Hak ni sebabnya kita tengok. Mudah-mudahan dengan kita belajar ni ada berapa perkara dalam kitab kita ni, hikmat-hikmat kita tengok satu persatu insya-Allah. Beberapa aspek yang menunjukkan keindahan Islam berkait dengan hudud dan qisas. Hudud maknanya hukuman yang Allah Ta'ala telah tetapkan hukum dia. Qisas, apa makna qisas? Iaitulah pembalasan setimpal terhadap jenayah yang dilakukan dengan hukuman dan dijatuhkan. Itu makna qisas. Qisas maknanya kita ikut sama. Orang ni potong tangan orang, kita kena potong tangan dia. Orang ni cabut nyawa orang, kita kena cabut nyawa. Itu makna qisas. Orang ni patah gigi orang, kita kena patah gigi dia. Saya tengok dalam kitab fiqh detail, kalau dia patah tulang orang ni, kita kena patahkan tulang dia setakat mana yang boleh. Dulu sukar untuk melaksanakan hukum ni, tapi di zaman moden hari ni, saya ingat doktor pakar tulang ni, dia tahu belaka berapa inci munak, berapa patah yang dia ada, semua boleh buat. Allah nak sana hukum hudud zaman sekarang ni sangat kondusif. Dulu agak sukar, sekarang ni lebih senang. Tapi terbalik pula dah. Sekarang ni pula tak kondusifnya. Nak kata apa? Hukum hudud dan qisas adalah suatu hukuman ke atas perlakuan jenayah dan cegahan daripada terjerumus ke dalamnya. Kita kena ingat, hukum ini Allah Subhanahu Wa Taala nakalam minallah, pencegahan, didikan daripada Allah, yang tidak ada dalam undang-undang sivil sama sekali, tidak ada. Hukuman hudud dan qisas ini disyariatkan sebagai satu rahmat kepada hamba-hamba Allah dan mengelak daripada pelbagai kebinasaan. Ia juga sebagai satu pencegahan bagi penjenayah-penjenayah. Nak cegah, nak didik. Kerana itulah undang-undang syariat Islam. Falyashhad azabahuma ta'ifatu minal mu'minin. Apabila nak jatuh hukum, kita kena isytihar. Besok pukul 10 pagi di dataran Merdeka ada hukuman potong tangan. Suruh orang pergi semua. Jadi orang pergi ramai-ramai. Maka qadhi akan baca, telah sabit kesalahan orang yang mencuri, dijatuhkan hukuman sekini demi ayat Quran, as-sariqu was-sariqatu. Baca ayat, orang tengok ramai-ramai, orang kampung dia mari, mamamu, Allahu akbar, kalau minta ngaku aku beri apa mencuri. Ni senyap-senyap jatuh hukum penjara, senyap, tak ada siapa tahu. Nak ambil gambar tutup muka, dalam undang-undang tak ada tutup muka, mu kena tunjuk muka, sebab itu nakal. Ini satu pencegahan. Nak suruh, kadang-kadang dengan duit kita rasa lebih murah daripada maruah diri. Betul tak? Sebab itulah orang bila kena tangkap, pencegah maksiat tangkap,
cik nak berapa saya sanggup bayar, tapi janganlah bawa saya ke muka. Kalau dia tahu dah, kalau bawa ke mahkamah 1,000 ya denda contohnya. Tapi kalau orang ni kata aku nak bayar 5,000, dia bayar. Sebab nak jaga maruah diri lebih daripada nak jaga poket. Poket boleh bayar, tapi maruah diri bila kena macam ni berat. Maka undang-undang Islam nak jatuh hukum, mari orang ramai tengok, semua orang boleh tengok, dipancung. Jadi dipanggil hukum ni dalam Islam ni cukup indah. Kesemua itu mengandungi pelbagai hikmah yang besar dan keindahan yang nyata. Kami akan menyebut sebahagian daripadanya. 10 perkara ni sebahagian baru tu, maknanya banyak lagi lah. Kita bacalah secara kitab kita ni. Yang pertama, hukuman qisas dan hudud yang dibawa oleh Islam bukanlah hasil pemikiran manusia. Tak dalam kepala tuan-tuan. Ini bukan pemikiran manusia. Tuhan sebut walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kamu dalam undang-undang qisas, dalam Quran sebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu, dalam Quran sebut as-sariq, dalam Quran sebut. Tiba-tiba kita kata ini tak patut, subhanallah. Tetapi ia adalah rahmat ilahi dan anugerah pemberian Tuhan. Kedua-dua hukuman ini mendapat penghormatan dan sanjungan di dalam hati orang yang beriman. Tanda situ, orang yang beriman menyanjung undang-undang. Sebab dengan ada undang-undang ini, kita tak tutup pintu rumah pun tak apa, orang tak akan mari sebab orang takut. Tapi hari ini dengan tak ada undang-undang Islam ini, kunci berapa setengah rumah ni 4 kunci ada. Nak masuk pintu pagar kunci dah sekali, pintu gerai lagi, pintu cermin lagi, apa gerantai lagi, berapa benda lagi, ni apa ni, loceng lagi, CCTV lagi, tak jadi apa belaka. Sebab iman tidak ada dalam diri orang. Pencegahan nakalan minallah tidak ada, maka dia tidak memberi kesan yang besar. Setiap orang yang sama ada yang menjadi hakim atau yang dijatuhi hukuman mengharapkan pahala dan ganjaran di sisi Allah dalam melaksanakan hukuman tersebut dan beriltizam beramal dengannya. Ini menjadikan hukuman ini sebagai satu perundangan yang paling berkesan dalam menghapuskan dan mengurangkan jenayah. Hakim bila nak jatuh hukum gembira sebab dia laksanakan hukum Tuhan. Orang yang dijatuhkan hukuman sendiri datang, tengok dalam beberapa hadis Nabi jelas, orang yang berzina datang mengaku saya berzina ya Rasulullah, tahir ni, bersihkan saya. Mana ada sekarang ni orang, ada juga hari ni orang perli sebab undang-undang kita terlalu rapuh, terlalu murah ataupun terlalu main-main. Ini dibuktikan lagi apabila kebanyakan daripada mereka yang patut dikenakan hukuman ini, mereka sendiri datang mengakui kesalahan mereka melakukan jenayah tersebut dan meminta supaya mereka dibersihkan dengan melaksanakan hukuman hudud ke atas mereka. Subhanallah. Yang kedua, hukuman ini bersesuaian dengan fitrah manusia. Allah SWT yang menjadi manusia, dia tahu hukuman ini sesuai dengan fitrah manusia kerana ia diturunkan oleh Allah yang mencipta seluruh alam termasuk manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui tentang perkara yang membawa manfaat pada mereka dan perkara-perkara yang memberi mudarat, perkara-perkara yang menegah mereka daripada melakukan jenayah dan perkara yang menggalakkan mereka, apa yang mereka boleh menjadi peringatan dan apa yang menyebabkan mereka semakin melampau, apa yang dapat ditanggungi oleh mereka dan apa yang tidak mampu ditanggung oleh mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta, Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menurunkan syariat ke atas hamba-hambanya dengan suatu syariat yang paling baik bagi mereka dan bersesuaian dengan kejadian fitrah manusia. Jadi manusia ni nak setara mana, Allah SWT turunkan syariat sedemikian. Yang ketiga, hudud adalah suatu hukuman yang tetap bagi seluruh masyarakat manusia dan sesuai bagi setiap masa dan tempat. Jangan duk kata ni sesuai untuk Taliban ya. Jangan. Orang Melayu pun sesuai. Ia tidak berubah dengan sebab perubahan umat dan bangsa atau tempat dan daerah, kerana ia adalah daripada Allah yang Maha mengetahui segala hakikat dan secara terperinci. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui sesuatu yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Maka dia mensyariatkan suatu syariat yang sempurna tanpa perlu kepada penyempurnaan, perkembangan dan pembaharuan semula. Jadi ini perbezaan hukum syariat satu je,
Tetapi berbeza dengan berlawan dengan undang-undang ciptaan manusia yang tidak lepas daripada kekurangan, pertukaran, pindaan dan pembaharuan semula, kerana mengikut tahap ilmu mereka yang cetek, akal mereka yang pendek, dan kemahuan yang berubah-ubah dan bercanggahan. Tuan-tuan tengoklah sebagai contoh yang paling mudah, simple. Ahli-ahli parlimen kita, gapo dia kerja ahli parlimen? Setiap kali persidangan ada je pindaan tu pindaan ni, tukar sana tukar sini. Buat akta ni 2-3 bulan pindah pula. Akta gaji contohnya, dah pindah, baru ni pindah pula. Jadi kerja ahli parlimen kitanya selain duk balas dalam parlimen, duk minda undang-undang. Sebab ini menunjukkan ketidaklanjutan. Tapi dalam Al-Quran sabat undang-undang ditetap, undang-undang syariah tidak berlaku macam ni. Maka adalah suatu yang cukup adil dan seksama untuk menetapkan satu undang-undang yang padu dalam perihal jenayah dan hukuman, supaya manusia mengetahui jenis kesalahan yang akan dikenakan hukuman dan apa pula yang tidak dikenakan hukuman. Ini kerana tidak akan ada kestabilan dan keamanan tanpa peraturan yang tertentu dan undang-undang yang tetap dan kekal. Yang keempat, hudud bertujuan untuk memelihara kemurnian akhlak dan ketinggian pekerti yang menjadi objektif dakwah semua rasul dan mendorong mereka supaya berakhlak mulia. Jadi semuanya nak suruh jadi orang baik. Ia juga bertujuan untuk mentarbiah jiwa dan membangunkan generasi dengannya. Ini berbeza dengan undang-undang ciptaan manusia, kerana kebiasaan ia tidak memberi tumpuan pada pemeliharaan akhlak mulia, pentarbiahan jiwa dan pembangunan generasi, melainkan apabila terdapat kemudaratan ke atas pihak lain. Sebagai contoh, dalam undang-undang manusia, perbuatan meminum arak tidak dikenakan hukuman ke atas pelakunya selagi kemudaratan tersebut hanya melibatkan dirinya saja dan tidak melibatkan orang lain. Mu nak mabuk situ, muntah ke darah, mabuklah. Tapi jangan bawa kereta. Kalau bawa kereta salah, sebab boleh langgar orang. Itu je. Undang-undang Islam tak, dia sekat arak awal-awal lagi kerana dia merosakkan akal pemikiran manusia. Zina tidak diperuntukkan hukuman ke atas pelakunya. Mana ada undang-undang zina? Kita nak mengharapkan, nak laksanakan hudud zina ni, nak suruh orang putih yang duduk zina hari-hari tu sokong kita, abadan tak akan berlaku. Jadi atas kecuali jikalau ia berlaku dengan zina tidak diperuntukkan hukuman atas pelakunya jikalau ia berlaku dengan keredaan kedua-dua pihak. Suka sama suka, no problem. Terutamanya apabila kedua-duanya telah mencapai umur balik, umur dah besar dah, tak payah. Ini hak peribadi. Dia tak mikir bila berlaku zina akan keluar anak. Bila keluar anak, siapa bapa? Siapa nak bertanggungjawab? Mana keturunan? Nah, Islam jauh berpandangan. Ini perbezaan yang sangat ketara. Yang kelima, ia adalah hukuman berbentuk peribadi. Apa makna berbentuk peribadi? Tidak dipertanggungjawabkan atas suatu jenayah melainkan pelakunya sendiri. Dan seseorang tidak akan dikenakan hukuman atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Maksudnya tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali pada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ini dia panggil dosa peribadi. Bila orang buat dosa, pikul dosa orang lain, ada ke tak ada? Ada juga. Contohnya kita nak buat dosa tapi tak nak buat seorang, buat majlis tari menari, disko, minum arak, panggil orang ramai-ramai. Dosa hak orang buat lain tu boleh juga pada penganjur. Jadi kerana itulah tuan-tuan, kalau nak menganjur, orang atas mari proposal, ketah kerja, nak minta derma, tengok dulu mau buat majlis apa ni. Ada majlis mungkar, kita bagi RM10, RM10,000, kita sama. Duduk di masjid kita, orang duduk menari di tengah padang dengan duit kita boleh saham sama. Itu bahaya. Tetapi kalau dosa peribadi, orang buat, dia mencuri, dia yang kena. Mak ayah dia jangan dikacau, jangan diambil tindakan. Maka suatu hukuman tidak dikenakan melainkan atas pesalah jenayah yang terbukti kesalahannya dan tidak melibatkan orang lain, walaupun dalam setengah situasi
mereka yang tidak bersalah pun ditimpa kesukaran juga seperti ahli keluarga penjenayah. Memanglah kalau jenayah ni kena, keluarga dia kehilangan bapa, kehilangan tangan, jadi macamnya. Contohnya, jika pesalah penjenayah melakukan suatu kesalahan dan dikenakan takzir, hukuman yang tidak ada nas tertentu dalam syarak. Jadi dalam Islam ni ada hudud, ada qisas, dan dia ada takzir. Hudud tak boleh nak, itu hak Allah, mesti laksana. Qisas, tuan dia ni boleh maaf, itu dipanggil qisas. Takzir, ini hak pemerintah. Hari ni orang tak bimbang, dia kata dalam hudud tak ada undang-undang rogol. Taib, kita ada undang-undang takzir. Mu rogol orang, mu dah buat apa ni, dah kahwin, kalau berzina pun kena bunuh, apa lagi kalau rogol. Jadi jangan bimbang, ni cepat sangat melatau undang-undang ni. Kita ada satu lagi undang-undang dipanggil takzir. Takzir ini hukuman yang tidak ada nas tertentu dalam syarak, tetapi pemerintah, kerajaan boleh menggubalkannya berdasarkan kepada maqasidus syarak, berdasarkan kepada nas umum syarak. Dengan hukuman, contohnya dengan hukuman buang daerah, keluarga si penjenayah tadi akan kehilangan tempat bergantung. Namun kemudaratan ini hanyalah sekadar kesan sampingan terhadap hukuman tersebut, bukan sesuatu yang dimaksudkan dalam hukuman ini. Jadi kalau kita kena ingat, hari ini kita kata orang ini bila jatuh hukuman, undang-undang sibil yang cerdik ni, yang dibuat oleh orang putih ni, cerdik tak cerdik? Hebat lalu orang putih buat. Tapi dia ni, kalau orang rogo orang, berapa tahun dia punya denda? Mana ahli undang-undang? 20 tahun boleh penjara, betul tak? 20 tahun dalam penjara, dia hidup senang dalam penjara. Makan orang bagi, minum orang bagi, tempat tinggal bagi, pakaian uniform penjara pula free. Anak-anak di rumah, siapa yang tanggung? Kerajaan bagi tanggung? Tak. Bapak dia duduk dalam penjara, anak di rumah siapa tanggung? Tengok, kalaulah undang-undang Islam dilaksanakan, orang ini sudah dikira tidak layak duduk atas muka bumi, maka dipancung dia, kita simpan dalam bumi. Belanja dalam penjara RM30 sehari, yang dikira dikali dengan 20 tahun, kita ambil belanja ini, diberi pada keluarga dia yang kehilangan bapa. Baik tak baik? Indah tak indah undang-undang Islam? Cukup indah. Perbandingannya banyak lagi, nanti kita contoh dalam bab pelaksanaan undang-undang. Nanti kita akan contoh satu persatu apa indahnya Islam, apa tak indahnya undang-undang sibil. Yang ke-6, ia adalah satu undang-undang yang seragam bagi semua manusia, orang mulia atau hina, kaya atau miskin, putih atau hitam, tak ada beza. Pemerintah atau rakyat, ketua atau pengikut, mereka semua adalah sama dalam hukuman sesuatu kesalahan tanpa mengambil kira perbezaan taraf dan kedudukan dalam masyarakat. Hukuman hudud yang telah ditentukan syarak tidak boleh dilaksanakan atas seorang pesalah dan tidak dikenakan terhadap pesalah yang lain. Begitu juga tidak boleh digandakan atau diringankan hukuman berdasarkan taraf dan kedudukan pesalah dalam masyarakat. Tengok contoh yang besar dalam ni. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim meriwayatkan satu hadis di dalam kitab mereka daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahawa seorang bangsawan Quraisy, orang Quraisy gelisah terhadap kes seorang wanita bangsawan berbangsa Makhzum. Makhzum ni satu kabilah dia yang mencuri. Anak orang besar ni mencuri. Jadi puak Quraisy ni kata, nanya kena kat tangan budak ni. Lalu mereka berkata, siapa yang akan menjadi perantaraan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa nak jadi orang tengah? Pergi jumpa Nabi, minta rayuan supaya dikurangkan hukuman. Lalu mereka mengatakan bahawa tiada yang berani selain Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandai juga dia cari orang yang Nabi sayang. Usamah bin Zaid ni manusia pelik, orang tak comel sangat, tapi mendapat tempat yang hebat. Nabi kita duduk di Arafah, ingat tak cerita Arafah?
dekat nak matahari nak maghrib, waktu nak pergi ke Mina, ke Muzdalifah, Nabi panggil, aina Usamah? Di mana Usamah? Orang terkejut belaka, siapalah Usamah ni, orang hebat mana, orang yang siapa dia? Mari budak muda Usamah. Nabi kata naik atas belakang unta. Subhanallahil azim. Dan dalam beberapa hadis, anda baca dalam Mukhtasar Bukhari, tuan-tuan boleh tengok beberapa cerita ardafa Usamah. Nabi kita letak Usamah di belakang ni. Jadi pasal itulah dia orang ni bincang-bincang, dia kata Usamah aja orang yang boleh melaksanakan cerita ni, boleh cakap dengan Nabi. Dia pun panggil Usamah, ya Usamah, kamu pergi jumpa dengan Rasulullah, mintalah rayuan supaya kurangkan hukuman kepada Al-Makhzumiyah ni. Usamah pun datang, jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbincang dengan Nabi. Dia pergi cakap lah, orang suruh cakap. Usamah dengar kata. Apa kata? Nabi kata apa? Atashfa'u fi haddin min hududillah. Summa qama fa khataba faqala ayyuhan nas innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu iza saraqa fihim syarif taraku wa iza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-had wa aymullah law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Hei, Nabi kita marah Usamah. Adakah engkau mahu memberi syafaat dalam satu hukuman hudud daripada hukum Allah? Kemudian baginda berdiri dan berkhutbah, berceramah. Wahai manusia, sesungguhnya dibinasakan orang sebelum kamu. Mereka apabila seorang dalam kalangan yang mulia mencuri, mereka tidak pedulikannya, lepas. Tetapi apabila seorang yang lemah dalam kalangan mereka mencuri, mereka melaksanakannya hukuman ke atasnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku akan potong tangan. Subhanallahil azim. Tengok, Nabi begitu tegas. Hari ni dalam undang-undang ni nampak sangat. Budak-budak pergi curi sempo di supermarket, berapa kena? 36 bulan. Ada orang besar-besar curi berjuta-juta, kena sekejap je. Nampak sangat perbezaan tu. Budak perempuan pergi curi di supermarket, kena. Yang curi banyak-banyak dimaafkan. Apa nak kata? Ini bila tak laksana undang-undang syariat, maka inilah yang terjadi. Yang ketujuh, ia adalah satu hukuman yang adil dan saksama. Ia tidak menzalimi penjenayah maupun mangsa jenayah. Ia tidak terlampau menghukum sesuatu kesalahan sehingga menjadikan hukuman atas pesalah terlalu keras, dan ia pula akan dizalimi. Tak ada zalim. Siapa dia kata undang-undang zalim, undang-undang Islam zalim, orang itu tidak faham undang-undang Islam. Minta maaf banyak-banyak. Begitu juga ia tidak terlalu memandang ringan satu kesalahan sehingga menjadikannya hukuman terlalu ringan dan menyebabkan mangsa jenayah akan terus berada di bawah kezaliman, permusuhan dan jenayah yang seterusnya. Jadi orang yang kalau ringan sangat, orang main-main. Terlalu berat sangat pun berat sangat ke atasnya. Jadi kadang-kadang kita ni ada benda yang terlalu berat, ada benda yang terlalu ringan. Undang-undang dadah berbahaya, berat, gantung sampai mati. Undang-undang lain pula ringan, jadi tidak seimbang. Dadah boleh mati, yang lain tak boleh mati. Jadi kenapa? Itulah di antara ketidakseimbangan. Hukuman dibuat berdasarkan jenis kesalahan dan menilai tahap kesalahan dengan perkiraan yang teliti. Dengan melihat pada tahap dan jenis kesalahan, sesuatu hukuman dikenakan atas pesalah dan mangsa yang dizalimi boleh mendapatkan haknya dengan sempurna apabila seorang penjenayah membunuh seorang yang tidak bersalah. Ini bererti bahawa dia telah merampas haknya untuk menikmati kehidupan. Bila bunuh orang, kita telah rampas nyawa orang, maka dia juga harus dihalang daripada menikmati kehidupannya. Lalu dia dikenakan hukuman setimpal dengan jenayah yang dilakukannya. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Al-Isra 33. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya. Jangan bunuh orang tak tahu pasal, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Jadi orang ni bunuh orang, kita boleh bunuh dia.
Sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kuasa kepada ahli warisnya. Tengok, dalam Quran kata orang yang berhak ke atas pembunuhan ini waris dia, bukan yang tu yang ni, tak ada. Dalam undang-undang sibil yang boleh maaf siapa? Orang-orang besar boleh maaf, keluarga dia tak ada hak lah. Islam memberi kuasa kepada keluarga dia, menunggu keampunan siapa? Daripada keluarga. Dulu anda dah ceritakan satu kes yang berlaku di Madinah, di mahkamah syariah di Madinah itu, apabila qadi, guru saya Syekh Atiyah rahimahullah, dia cerita, dia ni qadi mahkamah tinggi Madinah. Dua orang budak ni kelahi, tembak seorang ni mati. Jadi mak ayah dia kata, oleh kerana mu tembak, kami tak nak balasan, tak nak pampasan, nak suruh mati juga mu. Pada hari nak jatuh hukuman bunuh, pancung, tengah berimpun semua, qadi dah baca apa ni, dah baca kes, tengah dia baca, dia panggil Sayyaf ni orang yang pancung orang ni, Sayyaf nama dia, dah keluarkan pedang dia. Memang pedang dia kalau kena tak boleh tarik balik dah, putus kepala punya. Dia pun hebat, kena. Tiba-tiba bapak budak yang kena bunuh tadi bertempik, ayyuhal qadi afautu anhu, wahai qadi, aku maafkan budak ni. Terkejut qadi, berhenti. Saya tarik dia punya pedang, tahan, mari sini. Apa sebab? Dia kata, waktu aku tengok orang ni nak jatuh hukum, nak cabut kepala, aku teringatlah di antara perbalahan di antara anak aku dengan budak ni. Boleh jadi, wallahu alam, kalau sempat anak aku yang tembak dia yang mati. Oleh kerana anak aku kena, mati anak aku. Jadi apalah kiranya, aku maafkan budak ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan kesalahan anak aku. Habis satu padang, orangnya beribu orang duduk tunggu nak tengok pancung ni, semuanya menangis, terlalu gembira dan terharu dengan undang-undang Islam. Keluarga si mati boleh maaf, bukan yang di memaaf, tak ada. Jadi kita sini undang-undang orang putih yang memaafkan, tak, yang di pertuan, yang di maaf. Orang anak waris dia tak ada undang-undang. La, Islam kata, tengok dalam Quran, nas Quran kata, faqad ja'alna liwalihi sultanan, maka kami jadikan, memberi kuasa kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampau batas dalam membunuh, sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Subhanallah, indah Islam. Sebab ia sakit jiwa, yang menderita siapa dia? Waris dia. Jadi waris dia adalah yang berhak. Dia kan biasanya kalau dia tak mahu bunuh, dia minta pampasan, dia panggil diat. Diat ni bagi orang bunuh orang, dia kena bayar 100 ekor unta. 100 ekor unta banyak ribu jugalah. Seekor unta 3,000, 300,000 kena bayar balik kepada. Tapi nyawa sejuta pun tak boleh beli. Jadi itu di antara. Yang ke seterusnya, yang ke-7, yang ke-8, hudud berasaskan pemeliharaan terhadap maslahah-maslahah, kepentingan dan keperluan manusia. Syariat Islam tidak menetapkan hukuman-hukuman ini dan mewajibkan hudud dan qisas, melainkan dengan matlamat memelihara keperluan keutamaan manusia. Jadi dia bukanlah suka-suka. Jika kita mahu tentukan masalah-masalah itu, kita akan dapati bahawa ia merujuk kepada 5 prinsip utama. Dia panggil ad-daruriyatil khamsah. Jaga agama, jaga diri, jaga akal, jaga maruah, jaga zuriat keturunan, dan jaga harta. Jadi maruah dengan zuriat ni sekali. Jadi 5 darurat ni dipanggil daruriyatul khamsah. Jadi kita nak hurai satu-satu, mungkin tak sempat masa. Saya bagi rujukanlah yang ringkas untuk tuan-tuan baca. Tengok dalam majalah Dian. Majalah Dian yang kita tulis tu, ana menulis dalam tu maqasidus syariah. Di antara maqasidus syariah itu, kita bincang tentang ad-daruriyatul khamsah, 5 perkara asas yang wajib dijaga oleh pemerintah, dijaga oleh semua agama setuju dengan 5 perkara ini. Iaitulah jaga agama, jaga diri, nyawa, jaga akal, jaga maruah dan keturunan, jaga harta. Ini 5 daruriyatul khamsah. Tengok dalam majalah Dian tu, cantik lah. Tuan-tuan boleh baca sambil-sambil kita duduk kempen majalah sikit lah, tak? Tidak diragui bahawa kehidupan seorang insan ditegakkan berasaskan pemeliharaan maslahat ini tanpa maslahat. Ia tidak mungkin menikmati satu kehidupan yang sempurna, bernilai dan mulia. Pencerobohan atas salah satu daripadanya adalah satu jenayah dan kesalahan besar.
maka diperlukan satu hukuman yang mampu mencegah penjenayah daripada berterusan melakukan dosa penyelewengan dan jenayah. Kerana itulah Islam mensyariatkan hudud dan qisas dengan tujuan untuk memelihara dan menjaga maslahat-maslahat tersebut. Ia mengenakan hukuman mati terhadap orang murtad kerana ia akan menyekat orang lain daripada agama Allah Azza wa Jalla. Bagi memelihara diri manusia daripada pembunuhan dan kezaliman, Allah mensyariatkan hukuman qisas. Walakum fil qisasi hayah. Bagi memelihara akal daripada bencana dan kerosakan, ia mengharamkan segala jenis arak dan dadah serta mengenakan hukuman hudud ke atas peminum arak. Tengok, nak jaga akal haram arak. Sama juga ada tambahan di sini lagi, nak jaga akal diharamkan perkara-perkara bid'ah dalam agama. Itu dia panggil nak jaga. Kerana bila masuk benda-benda khurafat dalam pemikiran manusia, dia akan mikir pelik-pelik. Itu termasuk benda, termasuk dalam daruriyatul khamsah. Jaga agama, tak boleh masuk benda-benda yang dia panggil bid'ah. Nak jaga akal, tak boleh ada arak. Arak tu cara fizikal. Ada lagi pemikiran karut khurafat, ideologi yang pelik-pelik. Ini jaga akal. Orang ni kalau kena ideologi orang putih, kena ideologi komunis, hilang Tuhan. Kena ideologi yang apa benda ni, dia tak percaya dah. Dia kata agama semua sama je. Ini nak jaga akal. Jadi pasal itulah pencegahan undang-undang murtad, undang-undang ajaran sesat sangat perlu. Nak jaga akal manusia. Manusia ni masya-Allah, subhanallah, mudah percaya. Marilah orang cerita agama apa pun, Nabi Melayu pun dia percaya, ayah pen nak kerajaan langit pun dia percaya. Yang terbaru ni kerajaan Aras pula. Tuan-tuan tak dengar lagi cerita kerajaan Aras ni, ajaran baru pula. Saya tak nak sebut tepat, takut tuan-tuan pergi cari. Kalau ayah pen sekat langit, hak ni Aras naik. Allahu Akbar. Dia tak semaya, Jumaat tak semaya, Jumaat lagi tak semaya. Dia kata apa? Dia tengok di Aras tu, email ni tak sah semaya. Sebab tak betul dia punya akidah. Habis orang tak betul tak. Dia tengok di Aras. Allahu Akbar. Nak kata apa? Sikit lagi ada kerajaan planet mana pula, wallahu alam, ada belaka. Tengok ni dalam daruriyatul khamsah. Bagi memelihara maruah, memelihara zuriat dan kehormatan diri, ia mengharamkan zina dan pencabulan terhadap kehormatan serta mengenakan hukuman hudud bagi zina dan qazaf bagi tuduhan dia. Qazaf ni orang tuduh orang zina, rusak keturunan dia, maka undang-undang qazaf mari. Bagi memelihara harta, ia mengharamkan mencuri, merompak dan seumpamanya serta mengenakan hudud bagi kesalahan mencuri dan merompak. Ini di antara 5 asas yang ringkas. Matlamat agama Islam adalah menjaga segala masalah ini dengan mensyariatkan hudud dan qisas. Ia telah meletakkan suatu hukuman setimpal yang boleh mencegah setiap orang daripada cuba bertindak zalim atas suatu masalah ini, maka dapatlah direalisasikan maslahat-maslahat tersebut yang menjadi teras kehidupan manusia, kebahagiaan dan kesenangan mereka. Itu di antara yang disebut tentang yang ke-8. Yang ke-9 insya-Allah kita akan sambung perbincangan yang ke-9 yang ke-10 ini di dalam perbincangan dalam jalsah kita yang akan datang. Jadi itu di antara secebis keindahan tuan-tuan muslimin dan muslimat bila kita baca sedikit. Ni tak hurah panjang lagi ni. Kalau kita nak buka lagi kita hikmat syarak yang lain lagi, Allahu Akbar. Karena itulah bagi saya lah, buku keindahan Islam yang kita ada ni, kita baca satu persatu. Indahnya Islam dalam undang-undang, indahnya Islam dalam keluarga, dalam muamalat, semuanya ada. Mudah-mudahan dia akan menaikkan taraf keimanan kita. Bila kita yakin dan percaya ini undang-undang Allah, ini undang-undang syariat Islam, barulah kita akan terasa bahawa Islam ini indah. Yang tak indahnya siapa? Kita yang tidak mahu beramal dengan undang-undang Islam ini yang tidak indahnya. Jadi setakat itulah dulu perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung dalam jalsah yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.